Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Muhammad Kamil Akhili bin Abdul Rahman daripada kelas 403 akan membentangkan tentang aktiviti pelancongan. Melancong ni akan menjadi aktiviti yang amat menyeronokkan sekiranya dilaksanakan secara bijaksana. Tapi macam mana bijaksana tu Tapi sebelum saya terangkan apa cara-cara yang dapat menjadikan aktiviti melancong ni dapat jadi seronok. Saya akan terangkan melancong ni sebenarnya adalah aktiviti macam kita melawat ataupun mengembara ke sesuatu tempat ataupun negara lebih daripada 50 kaki daripada tempat kediaman kita. Melancong ni juga dapat dilakukan secara individu ataupun bersama keluarga. Terdapat banyak kelebihan yang dapat daripada aktiviti melancong ni. Persoalannya, apakah cara-cara yang dapat menjadikan melancong ni adalah aktiviti yang amat meronokkan untuk kita? Antaranya ialah menabung. Tabungan yang mencukupi ni amat penting kalau kita nak bercuti. Tapi kalau kita nak ada perancangan untuk bercuti, seelok-eloknya kita perlu merancang tabungan itu lebih awal untuk mudah untuk bagi kita. Kita perlu sediakan tabung yang khas untuk kita letak duit persiapan kita untuk melancong dan duit tabungan untuk harian kita. Selain itu, package promosi. Apabila kita nak memilih untuk melancong ke luar negara, seeloknya kita perlu memilih negara yang mengadakan package promosi. Contohnya negara Eropah. Semasa musim sejuk, negara mereka giat menjalankan package promosi untuk pelancong-pelancong datang ke negara mereka. Bajet semasa bercuti. Benda ni amat penting kalau kita melancong kat luar negara. Anggaran seperti kos penginapan, makan, pengangkutan dan cerita yang hendak dibeli. Kalau semua nak tahu, anggaran kos perbelanjaan kita adalah wajib, lagi-lagi kalau kita melancong kat luar negara. Seterusnya, tempahan awal. Industri pelancongan amat bergantung kepada ekonomi sebuah negara atau permintaan pelancong tempatan atau asing. So sebaliknya kita perlu melakukan tempahan yang awal untuk kita melancong ke sesebuah negara, ataupun kita perlu melakukan tempahan awal lebih awal untuk penginapan hotel dan lain-lain lagi. Sebab dengan kita melakukan tempahan awal, kita dapat dengan harga yang murah. So ini dapat menjimatkan kos semasa kita bercuti. Selain itu juga, peta. Sebaik saja kita sampai ke destinasi yang kita hendak bercuti ni, seeloknya kita perlu membeli peta yang ada di kawasan tersebut. Dengan adanya peta ni, kita dapat memudahkan kita untuk merancang pengangkutan yang hendak kita naik untuk melawati tempat-tempat yang menarik yang telah kita rancang sebelum ni. Dengan cara ini, serta-merta dapat menjimatkan kos perbelanjaan kita semasa bercuti. Kemudian, sarapan percuma. Seeloknya kita perlu manfaatkan sebaik-baiknya sarapan yang telah disediakan oleh pihak penginapan ataupun pihak hotel yang telah kita inap di sesuatu negara ataupun satu tempat. Contohnya ada satu negara Eropah ni, dia di sana ada jual makanan yang amat mahal harga dia. Jadi seeloknya kita perlu manfaatkan sebaik-baiknya sarapan yang telah disediakan oleh di tempat penginapan kita. Yang terakhir sekali, penggunaan wang tunai. Seelok-eloknya sekiranya kita melancong kat luar negara, lebih baik kita menggunakan wang tunai daripada kad kredit. Sekiranya kalau kita menggunakan kad kredit, kita akan dikenakan caj perkhidmatan dan faedah yang sangat tinggi. So ini akan membazirkan wang anda untuk bercuti ke luar negara. Kesimpulannya, kalau kita nak jadikan aktiviti pelancongan kita ni amat menyeronokkan, yang utama sekali kita perlu merancang aktiviti pelancongan kita ataupun bercuti ni dengan lebih awal, barulah kita dapat menjadi seorang yang pelancong yang bijaksana. Sekian itu saja daripada saya. Mohon maaf silap dan tutur kata saya andai tergurus hati cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.